Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi wa ja'alana mukhlisina bi qira'ati. Kata musannif rahimahullah ta'ala, bab yang kelima pada menyatakan syukur. Jadi kita masuk tajuk yang kelima, membicarakan tentang sifat syukur, mengiringi tajuk yang keempat yang mana kita telah bincangkan pada kuliah-kuliah yang lepas, iaitu bab yang membicarakan tentang sifat sabar. Maka sifat syukur ini sebahagian daripada sifat-sifat yang terpuji yang wajib bagi setiap orang yang mukmin bersifat dengan sifat syukur ini. Wajib dia menghiaskan jiwanya dengan sifat syukur ini, kerana sifat syukur ini adalah sifat yang merupakan satu martabat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata musannif rahimahullah ta'ala, ketahui ilmu bahawasanya syukur itu memalingkan oleh hamba akan segala barang yang memberi nikmat Allah Ta'ala dengan dia atasnya. Apakah barang yang Allah Ta'ala bagi nikmat dengannya atas seseorang hamba itu? Daripada pendengarnya dan pemelihatnya dan kaki dan tangan dan lainnya, kepada barang yang dijadikan akan dia kerana. Baik, permulaan ataupun mukadimah tajuk ini, ngarang kitab kita, dia menerangkan makna syukur ataupun pengertian ta'rif syukur dari sudut ilmu tasawuf. Apa makna syukur? Dia kata syukur itu memalingkan oleh hamba akan segala barang yang memberi nikmat Allah Ta'ala dengannya atas seseorang hamba itu, iaitulah daripada pendengarnya, melihatnya dan kaki dan tangannya dan lain-lain nikmat anggota tubuh badan yang diberikan kepada seorang hamba itu, dia palingkan kepada barang yang dijadikan akan dia kerana. Barang yang dijadikan akan dia kerana barang. Maksudnya, syukur ini ialah seorang hamba menggunakan segala nikmat yang Allah Ta'ala telah kurniakan kepada hamba itu. Apa nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada hamba? Banyak. Ya. Banyak nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada hamba. Ya. Iaitulah nikmat al-ijad wal-imdad. Nikmat yang besarnya ialah nikmatul ijad, iaitu nikmat Allah Ta'ala ciptakan kita menjadi seorang manusia. Bukan Allah Ta'ala cipta kita menjadi hayawan ataupun menjadi tumbuh-tumbuhan ataupun menjadi jamadat, benda-benda yang tidak bernyawa. Ya, itu nama dia ni'matul ijad. Ya. Dan juga Allah Ta'ala bagi nikmat anggota tubuh badan. Itu antara nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Allah Ta'ala bagi nikmat iman dan Islam. Jadi banyak nikmat yang kalau kita nak hitung, nak bilang, tak termampu kita menghitung nikmat tersebut. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kamu cuba untuk menghitung atau membilang nikmat Allah, la tuhsuha, tidak mampu kamu untuk membilang nikmat tersebut. Jadi syukur ini maksudnya kita seorang hamba menggunakan segala nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Antara nikmatnya ialah telinga kita, pendengar, pelihat kita, mata yang Allah Ta'ala bagi kepada kita, kaki dan tangan yang Allah Ta'ala bagi kepada kita, ya. Dan juga lain-lain perkara yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Ya. Kita gunakan segala nikmat tersebut untuk
satu tujuan, ya, untuk satu tujuan. Satu tujuan yang Allah Ta'ala jadikan semua nikmat ini pada kita itu untuk tujuan tersebut. Apa tujuannya? Iaitu semata-mata beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tujuan yang sebenar kita dicipta dan dijadikan di dunia ini, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka dapat beribadah kepada. Jadi itu tujuan yang paling utama kita diciptakan, tujuan yang paling besar kita diciptakan sebagai seorang hamba di dalam dunia ini untuk beribadah kepada Allah. Maka apabila kita menggunakan telinga kita untuk ibadah kepada Allah, kita gunakan mata kita untuk ibadah kepada Allah, kita guna kaki dan tangan kita untuk beribadah kepada Allah, kita gunakan kemaluan kita untuk beribadah kepada Allah, kita gunakan semua nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada kita ini untuk tujuan beribadah kepada Allah. Kita gunakan harta yang Allah Ta'ala bagi kita untuk beribadah kepada Allah, maka itulah namanya syukur. Itulah namanya syukur. Bukan syukur ini bukan syukur semata-mata kita ucapkan di lidah. Syukur ini ialah tindakan kita, ya. Syukur ialah tindakan yang kita buat dalam dunia, perbuatan yang kita lakukan dalam dunia. Bukan syukur itu semata-mata kita melafazkan Alhamdulillah. Itu bukan syukur. Dan kalau kita sebut Alhamdulillah saya dah dapat anak, Alhamdulillah anak saya dah berjaya, Alhamdulillah bersyukur kepada Allah saya selamat kembali ataupun pulang dari mengerjakan haji. Semua kita ucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillah saya bersyukur, saya bersyukur. Itu hanya semata-mata ucapan lidah, bukan makna syukur. Syukur ini dia sifat hati kita. Maka sifat syukur ini dinyatakan ataupun dizahirkan melalui tindakan kita. Apabila kita guna semua nikmat ini untuk beribadah kepada Allah, barulah kita dinamakan Abdun Syakir, hamba yang bersyukur, ya, hamba yang bersyukur. Kalau kita menggunakan semua nikmat yang Allah Ta'ala bagi ini, kita tak salah guna. Kita guna mata kita untuk melihat benda-benda yang membawa kepada beribadah kepada Allah, kita guna kaki dan tangan untuk beribadah kepada Allah dan lain-lainnya, maka kita dinamakan Abdun Syakur, hamba yang sangat-sangat bersyukur. Barulah kita mendapat gelaran Asy-Syakur sebagaimana Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran. Itu makna syukur yang sebenarnya. Jadi apabila kita melihat dari sudut makna syukur ini, berapa ramai di kalangan kita yang benar-benar bersyukur, ya, kalau kita nak tahu kita dimasuk dalam golongan yang benar-benar bersyukur kepada Allah, kita tengok nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Kalau nikmat itu kita salah gunakan nikmat tersebut, Allah Ta'ala bagi mata kepada kita, kita guna nikmat mata ini untuk menderhakai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala bagi nikmat tangan dan kaki, kita guna untuk derhaka kepada Allah. Kita guna untuk melakukan maksiat, tangan dan kaki kita. Kita guna kemaluan kita untuk melakukan maksiat, berzina dan sebagainya. Maka itu dinamakan orang yang kufur, ya. Kalau kita guna dengan jalan yang tidak diridai oleh Allah, maka kita dinamakan orang yang kufur, yakni kufur nikmat. Kufur ni ada dua. Yang pertama, kufur terkeluar daripada agama Islam, ataupun kufur mensyirikkan Allah.
Yang kedua, kufur nikmat Allah. Lawan dia syukur. Syukur ni lawan kufur. Ya. Syukur lawan dia kufur nikmat. Itu lawan dia. Baik, contoh dia seperti memalingkan ia akan pendengarnya kepada mendengar Quran dan hadis dan ilmu yang memberi manfaat, dan seperti memalingkan ia akan kakinya kepada berjalan ke masjid dan kepada mengerjakan haji, dan seperti memalingkan ia akan tangannya kepada memerangi kafir kerana meninggikan agama Islam. Ini contoh dia bagi. Contoh macam kita gunakan telinga kita untuk mendengar Al-Quran. Kita guna telinga untuk mendengar hadis-hadis Nabi SAW. Kita guna telinga kita untuk mendengar ilmu-ilmu yang memberi manfaat seperti ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf, ilmu tafsir dan sebagainya. Ilmu yang memberi manfaat akhirat kita, yang memberi manfaat untuk kita beribadah kepada Allah, yang membuahkan ganjaran pahala kita di hari akhirat. Maka bila kita guna telinga kita untuk jalan itu, kita telah menggunakan dengan jalan yang sebenar, dan kita dinamakan orang yang bersyukur. Begitu juga kita menggunakan kaki kita untuk berjalan ke masjid. Kita guna kaki kita untuk berjalan ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji atau umrah. Kita guna tangan kita untuk memerangi kafir, musuh-musuh Islam yang memerangi Islam, untuk meninggikan kalimah Allah, untuk menegakkan kalimah Allah di muka bumi ini. Maka ini dinamakan orang yang bersyukur kerana dia menggunakan nikmat itu untuk jalan beribadah dan jalan yang diredai oleh Allah. Kalau dia gunakan tangan dia untuk menzalimi orang lain, dia gunakan kaki dia untuk berjalan ke tempat maksiat, dia guna mata dia untuk melihat perkara yang haram, dia guna telinga dia untuk mendengar muzik-muzik yang haram dan sebagainya, mendengar fitnah dan umpatan orang lain, maka dia telah kufur dengan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebab itu kalau kita melihat dari sudut makna ini, kita boleh nilai diri kita berapakah orang ataupun adakah kita termasuk dalam kalangan orang yang bersyukur kepada Allah. Kita boleh nilai diri kita masing-masing. Dan lagi kata musannif rahimahullah ta'ala, dan bahawasanya syukur itu setinggi-tinggi pangkat, lebih tinggi dia daripada sabar dan zuhud dan khauf dan lain. Jadi dia kata, kita dah membicarakan sifat sabar, yang keempat. Kita dah bicarakan sifat zuhud, sifat al-khauf, sifat ar-raja. Semua kita dah bicara daripada sifat-sifat yang mahmudah ataupun yang terpuji. Maka apabila kita buat perbandingan di antara sifat-sifat yang terpuji yang ada pada seorang hamba, maka sifat syukur inilah sifat yang setinggi-tinggi pangkat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Setinggi-tinggi pangkat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita tengok dalam yang disebut dalam kitab Ar-Risalah Qushairiyah, dalam suatu hadis Nabi SAW, kata Nabi SAW, orang yang pertama yang dipanggil masuk ke dalam syurga ialah orang-orang yang memuji, yakni yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada tiap-tiap hal. Ya. Dalam satu hadis Nabi kata, orang yang pertama yang akan dipanggil untuk masuk ke dalam syurga Allah daripada kalangan hamba dia ialah orang yang bersyukur kepada Allah pada setiap kelakuan. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahawasanya pangkat syukur ini ialah pangkat yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala,
berbanding dengan pangkat-pangkat sifat mahmudah yang lain. Kerana apa dia kata? Kerana syukur itu dimaksudkan akan dia pada dirinya. Bersalahan sabar dimaksudkan daripadanya akan mengerasi hawa nafsu. Dan bersalahan khauf, maka iaitu dimaksudkan daripadanya menghalau akan yang takut itu kepada pangkat yang dimaksudkan. Dan bersalahan zuhud, maka iaitu dimaksudkan daripadanya akan lari daripada dunia yang melalaikan daripada Allah kepada yang maksud. Baik, jadi sebab apakah syukur ini setinggi-tinggi pangkat berbanding dengan pangkat-pangkat sifat yang lain? Dia kata syukur itulah sebenarnya maksud daripada sifat syukur itulah maksud sebenar bagi seorang hamba. Ya. Maknanya bila kita ada sifat syukur, ya, dia tidak bertujuan untuk perkara lain. Ya. Ada sifat-sifat yang kita hiaskan pada jiwa kita, pada diri kita, tapi maksud sifat tersebut bukan bertujuan untuk sifat itu. Sifat yang ada pada diri kita seperti sifat sabar. Seperti sifat sabar. Sebab apa kita kena ada sifat sabar? Tujuan dia untuk melawan hawa nafsu. Tujuan dia untuk melawan hawa nafsu dan mengalahkan hawa nafsu. Maka cara yang terbaik untuk mengalahkan hawa nafsu ialah kita ada sifat sabar, kita hiaskan sifat sabar dalam diri. Jadi sifat sabar itu bukan maksud yang sebenar, ya, bukan target yang sebenar. Kita ambil sifat sabar itu sebagai batu loncatan untuk target kita memusnahkan ataupun melawan dan mengalahkan hawa nafsu. Adapun sifat syukur, dia tidak ada maksud yang lain ataupun dia tidak menjadi batu loncatan untuk perkara lain. Bila kita bersifat dengan sifat syukur, itulah yang dimaksudkan. Ya, pada sifat syukur ini kita menggunakan nikmat yang Allah Ta'ala bagi untuk beribadah kepada Allah. Itulah maksud yang sebenar. Sebagaimana dalam Al-Quran yang dibacakan tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan semata-mata supaya dapat beribadah kepada aku. Itu maksud daripada syukur. Mana syukur dia tidak ada target untuk mendapatkan perkara lain atau menolakkan perkara lain. Adapun sifat-sifat yang lain pada syukur, seperti dia kata sifat sabar, bersalahan sifat sabar, dimaksudkan daripada sifat sabar itu akan mengerasi hawa nafsu. Apa maknanya? Sifat sabar ni tak sama dengan sifat syukur. Sifat syukur itulah target dia sendiri. Adapun sifat sabar ini, target sifat sabar ialah untuk mengalahkan hawa nafsu. Ya, bila kita dalam jiwa kita ada hawa nafsu yang mengawal diri kita, hawa nafsu yang tak dapat kita bendung, maka jalan penyelesaiannya ialah sifat sabar. Sabar itu dapat mengawal dan merendahkan hawa nafsu dan juga mengalahkan hawa nafsu supaya mengikut diri kita, ataupun supaya hawa nafsu itu mengikut keimanan kita, supaya dia tunduk kepada iman kita. Maka sifat sabar ini menjadi sebagai alat yang targetnya untuk mengalahkan hawa nafsu. Begitu juga sifat al-khawf, sifat al-khawf, takut kepada Allah. Tak sama sifat syukur dengan sifat al-khawf. Sifat al-khawf ini maksudnya ialah untuk membuang perasaan takut ataupun sifat takut kepada yang lain daripada Allah, membawa kepada kita takut kepada Allah
Subhanahu wa ta'ala. Itu perbezaan di antara sifat al-syukur dengan al-khawf. Ya. Jadi maksud daripada al-khawfnya, khawf ini kita takut kepada Allah, bukan maksud yang sebenar, bukan target yang sebenar. Targetnya ialah untuk menghalau perkara yang takut itu, iaitu membawa perkara yang takut itu kepada segala pangkat yang dimaksud, iaitu di dalam ibadat. Dan segala pangkat yang dimaksud iaitulah ibadat kepada Allah. Jadi maknanya sifat al-khawf ni sebenarnya dia nak menjadi satu batu loncatan untuk membawa kita kepada tujuan yang sebenar. Contohnya, kalau tujuan yang sebenar yang mesti ada pada diri kita ialah syukur kepada Allah, maka dengan sifat al-khawf ini, al-khawf ini merupakan alat untuk membawa kita bersyukur kepada Allah. Bila kita takut kepada Allah, apa makna al-khawf? Bila kita takut kepada Allah, bermakna kita takut kepada melakukan perkara-perkara yang mendapat kemurkaan Allah. Bila kita takut kepada Allah, maka kita tak berani melakukan maksiat kepada Allah. Kita tak berani guna mata kita untuk melakukan maksiat kepada Allah. Kita tak berani nak gunakan telinga, kaki, tangan kita untuk menderhakai Allah. Maka secara otomatik sifat al-khawf ini menarik kita untuk mendapatkan sifat syukur. Jadi sifat syukur merupakan tujuan yang utama. Itu maksudnya di sini. Dan berbeza juga sifat zuhud dengan sifat syukur. Sebab tu syukur lebih tinggi daripada zuhud. Sebab tujuan zuhudnya ialah untuk kita melarikan diri daripada dunia yang melalaikan. Maknanya nak mencabut perasaan kasih kepada dunia dalam hati kita yang melalaikan kita daripada mengingati Allah dan membawa kita kepada mengingati Allah, membawa kita kepada beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tujuan zuhud. Apabila dalam diri kita ini ada rasa kasih kepada dunia, kasih kita pada dunia itu sehingga mengatasi kasih kita kepada Allah. Kita mementingkan dunia daripada mementingkan tanggungjawab kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tanda kita tak tahu. Itu tanda hati kita sudah kosong. Tanda hati kita sudah kotor. Maka perlu dibersihkan hati kita daripada sifat kasih kepada dunia ini. Hubbud dunia. Pasal sifat kasih kepada dunia ini ialah sifat yang dicela oleh syarak. Maka untuk membersihkan sifat kasih kepada dunia ini, maka wajib kita kena basuh dengan sifat zuhud. Kita kena basuh, cuci dengan sifat zuhud ini. Kita kena hias diri kita dengan sifat zuhud, supaya dengan sifat zuhud inilah dapat menghilangkan rasa kasih kita kepada dunia. Secara otomatik dia akan bawa kita kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang akhirnya membawa kepada syukur kepada Allah. Bila kita kasih kepada Allah, kita teringin nak buat perkara-perkara yang Allah Ta'ala perintah. Kita teringin nak buat ibadah kepada Allah. Maka itu maksud daripada syukur. Baik. Sebab itu dia kata sifat syukur ini secara kesimpulan dia lebih tinggi pangkatnya berbanding sifat-sifat yang lain. Kerana dialah maksud yang sebenar dan tujuan yang sebenar kehidupan kita dalam dunia. Maka kerana syukur itu dimaksud pada dirinya, tiada putus ia di dalam syurga, dan tiada ada di dalam syurga itu khauf, zuhud dan sabar. Dan satu lagi dia kata maka kerana syukur itu dimaksudkan pada diri, maknanya syukur itulah matlamat yang sebenar. Tiada putus ia dalam syukur. Maknanya apa? Syukur ini dia tidak akan habis dekat dunia saja. Dia akan ada juga di dalam syukur. Sifat syukur pada seorang hamba. Ya. Sifat syukur dengan sifat-sifat yang lain tak sama. Yang kata pangkat dia tinggi. Ya. Syukur ini
disebabkan dia adalah matlamat yang sebenar, matlamat bagi setiap hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah nak kita menjadi orang yang bersyukur. Maka sifat syukur ini dia tak habis di dunia. Sifat syukur ini dia berterusan ada pada diri seorang hamba yang muttaqi, hamba yang bertakwa itu sampai dalam syurga. Dan berbeza dengan sifat-sifat yang lain. Sifat al-khawf tak ada dalam syurga. Sifat az-zuhud qadar tak ada dalam syurga, kerana dalam syurga ni tak ada maksiat. Bila dalam syurga tak ada maksiat, maka tidak perlu kepada sifat al-khawf. Sifat al-khawf inilah yang menjadi penting supaya kita takut nak melakukan maksiat dan berkata kepada Allah. Bila dalam syurga ni tak ada maksiat, maka tak ada khawf. Begitu juga tak ada sifat zuhud dalam syurga. Nak zuhud apa dalam syurga? Kita dapat nikmat. Syurga itu tempat bernikmat. Syurga itu sendiri nikmat. Dan syurga itu tempat kita merasai nikmat selama-lamanya sepanjang hidup. Hidup kita selama-lama 24, tak ada 24 jam, sepanjang masa kita merasai nikmat syurga. Ya. Zuhud, kita nak jaga diri kita supaya jangan cenderung kepada nikmat dunia. Kerana bila kita cenderung kepada nikmat dunia, boleh membawa kita melakukan maksiat dan sebagainya, derhaka kepada Allah. Bila kita cenderung pada nikmat dunia, kita lupa dengan Allah. Itu perkara yang biasa. Bila orang kasih dan cenderung kepada nikmat dunia ni, dia akan lupa, dia tak akan ingat Allah. Maka sebab itu sifat zuhud ini tak perlu ada dalam syurga. Kerana tidak ada dunia lagi dalam. Ada nikmat akhirat yang lebih besar ataupun yang tiada tolok bandingannya berbanding dengan nikmat dunia. Dan juga tidak ada sifat sabar dalam syurga. Kerana apa? Dalam syurga ini tidak ada perintah Allah. Dalam syurga kita tak kena semayang, tak kena puasa, tak kena bayar zakat, tak kena pergi buat haji, tak kena buat benda-benda yang Allah Ta'ala perintah sebagaimana dalam dunia. Dalam syurga juga tak ada maksiat. Sebab sabar ni kita kena sabar dalam mengerjakan ketaatan. Dalam tajuk yang lepas kita dah bincang, kita kena sabar juga dalam menghadapi maksiat, sabar dengan pujian Allah. Dalam dunia, dalam akhirat ni, dalam syurga tak ada lah benda ni. Tak ada apa nama tanggungjawab wajib ibadah kepada Allah. Tak ada sembahyang, puasa apa, tak ada dah. Selesai dah dalam dunia. Sebab dalam dunia tu yang kita buat tu sebagai bekal untuk akhirat. Kita buat dalam dunia ni, segala perintah Allah dalam dunia ni tujuan dia untuk meraih nikmat syurga di hari akhirat esok. Dan dapat nikmat syurga tak ada lah. Itu tujuan. Dalam syurga tak ada perkara maksiat. Dalam syurga tak ada perkara yang melalaikan. Tak ada. Semua perkara-perkara yang baik-baik dalam syurga ni, benda-benda kotor tak ada dalam syurga. Kita tak kencing, tak berak dah dalam syurga. Tak ada jamban buat pada emas daripada permata, tak ada. Pokok dalam syurga ni nak ada. Pokok kita bayar nanti dalam syurga. Kalau kita tengok dalam dunia ni, orang kaya buat jamban daripada emas. Dia punya apa nama, pai ayak buat daripada batu permata tu. Nanti dalam syurga kot lah kita nak dapat tandeh yang macam apa nama, yang macam ni. Tandeh kok jamban buat daripada emas dah. Dalam syurga tak berak, tak kecil dah. Sebab benda-benda kotor tak ada dalam syurga. Ya? Jadi dalam syurga tidak ada kepenatan. Dalam syurga ni tidak ada apa nama, sakit, tak ada ujian bala, tak ada. Ya? Tak ada penyakit dalam syurga. Benda-benda tak ada dalam syurga. Jadi tak perlu kita sabar terhadap ujian sakit ke, ujian bala daripada Allah. Sebab benda-benda yang seronok saja dalam syurga. Tetapi syukur dia tetap ada dalam syurga. Itu beza ni. Dan kerana itu yang kedua ni, dia nak bagi tahu apa nama, syukur ini pangkat dia lebih tinggi daripada sifat-sifat yang lain. Kerana yang pertama, syukur itu matlamat yang sebenar. Yang kedua, syukur itu dia ada dalam syurga
dia berterusan dalam syurga berbeza dengan sifat yang lain. Itu sebab. Sebab yang ketiga, dan kerana berkekalan syukur itu dalam syurga, ya, berfirman Allah Subhanahu wa taala, wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Artinya, dan kesudahan doa bagi ahli syurga itu bahawasanya segala puji tertentu bagi Allah yang menjadikan sekalian anak. Ya. Baik, jadi ini dalil, ya, dalil yang kata syukur itu dia tidak putus di dalam dunia. Syukur itu dia tak berhenti kat dunia, dia terus masuk, ada dalam syurga juga sifat syukur ini pada seorang hamba. Apabila hamba itu berpindah daripada dunia ke akhirat, masuk dalam syurga, sifat syukur itu ada juga pada diri dia dalam syurga nanti. Berbeza dengan sifat-sifat yang lain. Sifat yang lain itu tak kena susah payah lah, dalam dunia mana, ya. Kita nak bersabar pun dalam dunia, kita nak takut kepada al-khawf, takut kepada Allah pun, takut melakukan maksiat semua dalam dunia, kita nak zuhud pun dalam dunia. Apabila mai akhirat, benda tu semua tak ada, ya. Tapi dalam sifat syukur ini, bila mai ke akhirat, dia tetap berjalan, dia tetap ada pada diri hamba. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, dalam surah Yunus ayat yang ke-10, ya. Allah Ta'ala berfirman, wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Dan kesudahan doa bagi ahli syurga itu bahawa segala puji itu tertentu bagi Allah yang menjadikan sekalian anak. Maknanya akhir doa ahli syurga nanti dalam syurga, ya, akhir doanya ialah mereka berkata puji-pujian itu semua ketentuan bagi Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan sekalian anak. Ini yang kita selalu baca dalam akhir doa kita, ya. Kita selalu baca akhir doa ni, wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Ini perkataan ini merujuk kepada ahli syurga, ya. Jadi jangan kita ubah ayat Quran. Ada orang kata wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, jangan, ya. Kerana itu ayat Quran itu merujuk kepada ahli syurga, ya. Jangan tukar. Kita baca juga wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Ayat Quran jangan kita ubah, ganti nama ni, ya. Jangan ubah, ganti nama. Wa akhiru da'wana, akhir doa kami ialah puji-pujian dia, tapi itu asal ayat Quran, jangan kita ubah dalam doa itu. Maka sebab itu dalam doa ni kadang-kadang bila kita baca, sebab kita tak tahu makna, orang baca, kita pun baca, ya. Kita baca ayat Quran ini dalam doa akhir kita, jadi ganti nama dia itu merujuk kepada siapa? Merujuk kepada ahli syurga. Kita baca untuk diri kita, jadi tak kena. Jadi tak kena. Sebab itulah kalau kita nak baca wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin, maka kita kena baca sebelumnya Allahumma adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghafar. Baru ganti nama yang ada pada ayat ini merujuk kepada ahli syurga. Amin 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 ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Kita doa, tiba-tiba rujuk kepada ahli syurga, bentuk dia, jadi tak kena, ya. Rujuk kepada orang lain. Jadi kita kena tambah satu doa lagi supaya ayat yang kita baca, doa yang kita baca ni, bacaan yang kita baca ni ayat Quran ni, bukan doa ni. Bacaan yang kita baca wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin ni, ini bukan doa, ini ayat Quran. Tak payah doa amin, ni semua kita doa amin. Baca ayat Quran pun amin juga, pasal kita tak tahu, ya. Jadi sebelumnya kita kena baca Allahumma adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Allah, ya Tuhanku, masukkan kami ke dalam syurga ma'al abrar, serta orang yang baik-baik.
Wahai Tuhan yang mulia dan juga yang maha mulia dan maha pengampun. Barulah wa akhiru da'wah, dan akhir doa orang abrar dalam syurga ni itu orang dalam syurga ialah memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu satu mulahazah ataupun satu peringatan kepada kita yang nak membaca doa. Jagalah, jangan kita baca doa bercampur dengan ayat ini, jadi doa dia tu jadi tak sekata. Ya, doa tu jadi canggung ayat. Kita tak tahu bahasa Arab, dia ikut orang, tanya orang yang pandai dulu. Baiklah. Baik, dan lagi kata dia, dan kerana adalah syukur itu setinggi-tinggi pangkat, tiada ada banyak mereka yang sampai kepada. Jadi sebabkan syukur ini setinggi-tinggi pangkat seorang hamba di sisi Allah, tak ramai orang yang dapat pangkat syukur ini. Pasal apa? Kerana firman Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah Taala sebut dalam Quran, dalam surah As-Saba ayat 13. Ya. Firman Allah, wa qalilun min ibadiyash syakur. Artinya dah sedikit daripada sekalian hamba-Ku yang banyak bersyukur. Ya. Sebab itulah syukur ni pangkat setinggi-tinggi pangkat seorang hamba. Pasal apa? Pasal nak dapat dia payah. Berapa ramai daripada kita ni yang menggunakan mata kita ni 24 jam untuk ibadah kepada Allah. Sikit kita guna untuk ibadah kepada Allah. Yang selebihnya kita guna untuk perkara yang harus, ya, dan juga perkara yang haram. Tak terlepas mata kita daripada benda yang haram, tambah-tambah dunia halal. Tak terlepas. Jadi kita boleh nama orang yang syakur, orang yang banyak syukur, tak masuk. Telinga kita, adakah kita menjaga telinga kita? Bagaimana kita tidak menjaga mata kita? Ya. Berapa orang yang putih-putih jaga mata kita? Payah. Berapa orang yang jaga mata? Kadang-kadang dia jaga mata tu, dia tak guna juga untuk beribadah kepada Allah. Petang-petang duduk di luar rumah, duduk di kursi mana, duduk tengok mereka. Di ujung-ujung rumah, di ujung-ujung rumah kita ni, duduk tengok atas cermin, duduk dalam rumah, duduk di luar rumah, tengok mata badan. Berapa banyak masa yang kita buat di ujung-ujung rumah kita ni, rumah yang dia tak ada masa tambahan, yang bagi orang panggil masa tambahan lah. Ujung-ujung umur kita ni, dia kata masa tambahan, bila-bila masa aja boleh padat, bila-bila masa aja, masa tu boleh habis. Jadi kita guna masa tu tidak untuk beribadah kepada Allah. Kita tak guna sepenuhnya masa untuk kita beribadah kepada Allah, untuk kita mendapat kembali apa yang luput, apa yang tertinggal masa muda kita dulu ni. Masa muda kita dulu kan kerja, kan duduk macam-macam muda ni biasa kan. Kalau kerja ada duit sikit, nak enjoy dia. Masa muda dulu semua gitu kan. Pakai seronok, muda tuan-tuan. Muda ni dia nafsu dia tinggi. Kan? Bila orang tua ni, nafsu ni dia mengikut tubuh badan manusia. Bila manusia tu dia umur tua dah, dia dah tak larat dah, nafsu tu tengok tak boleh fikir dah ni. Lama dah nak buat maksiat apa. Kan? Kurang dah sikit dah, dia kurang. Bila lama pun kurang bila main keluar. Kan? Tapi masa muda tu dia punya peringkat nafsu dia macam ni. Kan? Nafsu dia melonjak-lonjak lah. Benda biasa lah. Sebab itulah dalam ilmu tasawuf dia ajar, ya, bila nafsu ini masa muda ni, masa kita muda ni, nafsu kita duk melonjak-lonjak ni, duk kawal kita, duk suruh kita buat benda ni, benda adalah kepada Allah. Maka sebab itulah
Kita kena ada sabar, kena ada syukur, kena ada apa. Pasal anak ni nak kawal hawa nafsu. Masa muda tu kena ada, bukan masa tua dia tak mau. Masa muda tu lah. Sebab tu orang yang ditarbiah umur muda. Orang yang ditarbiah jiwa tu, tarbiah umur muda, bukan umur tua. Bukan kata tak boleh umur tua, boleh tua ni dia dah tak boleh lagi. Kakak dia punya tu baik. Muda ni dia kakak dia baru sikit, kita gonyok pun senang. Ni kakak tepai tu dia tak boleh gonyok, dia kena rendam dulu. Bagi keluar kepi-kepi nak tonyong pula. Mengenai masa yang lama. Pasal kakak besok kita tu dia punya teman. Muda dia ada wadah-wadah macam tu lah kita gila. Dengan mujahadah kita, dengan sifat-sifat nama muda itu membersihkan jiwa. Sebab tu bersih jiwa masa muda, bukan masa tua. Baik. Maka sebab itu benar firman Allah Subhanahu wa taala, wa qalilun min ibadiyash syakur. Sikit sangat daripada kalangan hamba aku yang bersyukur, yang banyak bersyukur. Asy-syakur berbeza dengan syakir. Itu bahasa Arab. Kalau orang belajar bahasa Arab dia tahu. Asy-syakur ni ialah dipanggil siratul mubalagh. Satu bentuk perkataan yang menunjukkan kepada melampau sifat. Bila sebut syakur, maknanya orang ni yang sangat bersyukur, yang banyak bersyukur. Bila banyak bersyukur, sangat bersyukur ni makna dia guna mata dia tu betul-betul, dia jaga, dia kawal mata dia tu untuk kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah. Dia jaga supaya mata dia tu tak terlibat dengan perkara yang derhaka kepada Allah. Begitu juga telinga dia, begitu juga tangan dan segala nikmat yang lain. Dan orang yang benar-benar bersyukur ini, kata para ulama, asy-syakur, orang yang benar-benar bersyukur ini dia menggunakan semua. Kalau syakir ni dia orang yang bersyukur biasa. Kalau syakur ni orang yang betul-betul yang bersyukur dan banyak bersyukur. Macam mana? Dia gunakan semua nikmat yang Allah Ta'ala bagi ini untuk beribadah kepada Allah, untuk tujuan beribadah kepada Allah. Dia tak salah guna satu pun nikmat. Mata dia guna untuk beribadah kepada Allah, telinga, kaki, tangan, kemaluan semua untuk ibadah kepada Allah dalam masa yang sama. Ada orang mata dia tu tak boleh. Ada orang telinga dia boleh jaga, tapi mata dia kalah. Telinga dia boleh jaga, tengok orang ada bawa fitnah muka, dia tak mahu, dia benci dia. Tapi kalau mata dia tengok saja perempuan cantik sikit tu dia mata, dia kalah. Dia ada orang mata dia cukup jaga, dia tak mau tengok aurat orang benda-benda yang haram. Tapi mai telinga ni asyik ada cerita baru dia nak dengar. Dia nak dengar. Apa cerita ni tadi? Kawan tu gini tak apa nak buat, nak cerita mereka. Dia ni gini. Tengok dia kalah. Ada orang yang dia bagus. Tangan dia suka menderma, suka bagi apa, kaki dia suka berjalan, cari orang, tolong orang susah apa semua. Tapi kemaluan dia kalah. Dia suka berzina. Misal, habis. Tak nama syakur. Orang yang syakur ni semua nikmat yang Allah Ta'ala bagi kat dia tu, dia jaga. Dia guna untuk beribadah kepada Allah. Maka benarlah firman Allah, wa qalilun min ibadiyash syakur. Sikit sangat orang yang benar-benar ataupun hamba-Ku yang benar-benar bersyukur kepada. Baik. Kemudian dia kata apa? Apa faedah dan juga manfaat kelebihan syukur? Kata dia, dan adalah syukur itu sebab bagi menambah Allah Ta'ala akan nikmatnya bagi mereka yang syukur. Di antara
kelebihan syukur. Kelebihan kita bersyukur kepada Allah. Syukur ni bukan kata Alhamdulillah ni tak. Syukur ni maknanya dia guna nikmat yang Allah Ta'ala bagi untuk beribadah kepada Allah. Macam disebutkan tadi dalam pengertian awal tadi. Ya? Maka apabila seorang itu bersyukur kepada Allah, maka Allah Ta'ala akan tambah lagi nikmat kepada Allah. Ya? Daripada nikmat yang sedia. Mana dalilnya? Kerana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Ibrahim ayat yang ke-7. Firman Allah, la in syakartum la azidannakum. Ya, artinya demi Allah. Allah Ta'ala bersumpah dengan kemuliaan diri dia. Demi Allah, jika syukur kamu akan nikmat pun nescaya menambah aku akan kamu daripada nikmat. Maknanya demi Allah, demi kemuliaan Allah Ta'ala, jika kamu bersyukur, aku akan tambah lagi nikmat ke atas kamu. Walakin kafartum, ayat seterusnya, inna azabi lasyadid. Dan kalau kamu kufur, kufur ni maknanya kufur nikmat. Sebab tu sebut syukur ni lawan dia apa? Kufur. Kufur apa? Kufur nikmat. Bukan kufur keluar daripada agama Islam. Walakin kafartum, dan kalau kamu kufur nikmat. Apa makna kufur nikmat? Kamu langgar perintah Allah. Kamu guna mata untuk, bukan untuk beribadah kepada Allah, tapi untuk mengundang keburukan Allah. Guna mata untuk melakukan maksiat kepada Allah. Guna telinga untuk melakukan maksiat kepada Allah. Itu kufur nikmat Allah. Inna azabi lasyadid, sesungguhnya azab siksa aku sangat pedih. Memang sebab kita guna mata untuk melihat benda yang haram, maka mata kita akan dibakar dalam neraka. Kita mendengar telinga kita benda yang haram, maka telinga kita akan dibakar dalam neraka. Kemaluan kita guna untuk jalan yang haram, maka kemaluan kita akan dibakar dalam neraka. Itu maksud daripada ayat tersebut. Itu faedah yang pertama. Dan lagi syukur itu menegah dan menolak akan siksa. Ini faedah yang kedua. Syukur juga apabila seorang itu bersyukur, dia dapat menolak siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat menjauhkan dia daripada mendapat siksaan Allah di hari akhirat esok. Kerana firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 146, ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Artinya tiada memperbuat Allah Ta'ala akan siksa kamu jika syukur kamu akan segala nikmatnya dan beriman kamu. Ini dalam ayat Quran Allah Ta'ala bagi kau cerita terang. Orang yang bersyukur, dia akan terselamat daripada siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia Allah Ta'ala bagi jaminan kepada kita, ma yaf'alullahu bi'adzabikum. Allah Ta'ala tak akan buat kamu dengan mengazabkan kamu di hari akhirat. In syakartum, kalau kamu bersyukur kepadanya terhadap nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan. Wa amantum, dan kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala bagi jaminan, orang yang bersyukur terhadap nikmat Allah, maka dia akan terselamat daripada siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari akhirat kelak. Baik, kemudian dia kata, dan ada bagi syukur itu pahala yang sangat besar. Yang ketiganya, apakah manfaat dan kelebihan dia? Dia kata ada bagi syukur itu pahala yang sangat besar. Orang yang bersyukur, dia akan dapat pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasal apa? Kerana firman Allah Ta'ala, wa sayajzillahu syakirin. Artinya selagi membalas Allah Ta'ala akan sekalian yang syukur akan nikmat. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Imran ayat 144, Allah Ta'ala akan membalas orang-orang yang bersyukur terhadap nikmat. Ini Allah Ta'ala janji juga dalam Quran. Maknanya,
akidah dia, orang yang bersyukur ini akan mendapat pahala dan ganjaran yang besar di sisi Allah pada hari akhirat kelak. Ya, tadi. Itu tentang ayat-ayat Al-Quran yang menyatakan tentang apa? Menyatakan tentang manfaat dan juga kelebihan orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kata musannif rahimahullah taala dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "At-ta'imu syakiru bimanzilati as-sha'imi as-sabiri." Artinya orang yang makan, yang syukur adalah ia menempati dan menyerupai orang yang puasa yang sabar. Jadi saya rasa cukup sekadar itu dulu pada malam ini, tuan-tuan. InsyaAllah kita akan sambung perbincangan kita tentang tajuk ini pada malam esok. Allah SWT.